Baik, Kauda, seperti yang kita janjikan, segmen hari ini untuk pertemuan kita di hari Jumaat, segmen perkembangan komunikasi anakku. Dengan persoalannya, lambatkah anakku ni bercakap? Itulah ya, untuk kita ni mengetahui sebenarnya lebih jelas di mana kita ni boleh mengkategorikan anak-anak kita ni memang lambat bercakap ataupun sebenarnya barang itu datang daripada kesilapan ibu bapa tu. Kita ni menghadirkan untuk memberikan penjelasan dan penerangan seorang pakar juru pulih pertuturan dan juga bahasa, Yang Mulia Puan Wati binti Haji Bujang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syukur, sihat. alhamdulillah. Kalau Puan agak-agak lah, kami ni dulu masa damit ada masalah bercakap ke ni? Usulnya dia pulang sebabnya macam fasih banar. Syukur, Ada alhamdulillah. tips sekali tu. Sampai basar nyanyah. Oh, benar. Tapi ini sudah habis sekali pertumbuhan kita ni dalam stage cantik. Tapi ingin kita ni ketahui dengan lebih lanjut lagi dari segi anak-anak ini, bagaimana dari perkembangan pertuturan dan bahasa yang tipikal di kalangan kanak-kanak. Mungkin dapat diketahui ni, Puan. Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa teruja ni hari ini, excited to be here untuk mengongsikan sesuatu yang very close to my heart to share ibu bapa dan kepada semualah, bukan saja ibu bapa, orang yang mereka yang akan menjadi ibu bapa mungkin ataupun kepada siapa saja. Dalam segmen ini perkembangan komunikasi anak-anak kan, insyaAllah mungkin saya akan bersama Rampai Pagi selama 7 sesinya. So hari ini adalah sesi yang pertama, insyaAllah. So dalam sesi pertama ini saya akan mengongsikan tajuk yang selalu ni kena tanya saya ni di klinik. Lambatkah anak kau ni bercakap? Okeykah anak kau ni? Normal ke ni? Normal ke ni macam mana ni? And then kadang-kadang arah jemputan kahwin je tu, ni-nya. Cucu kau ni lambat bercakapnya. Okey ke ni? Normal ke ni? Lambat ke apa ni? So sering ditanyanya soalan ni. Untuk kita ni menjawab soalan itu, perlu juga kita ni terlebih dahululah kita ni mesti tahu peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak yang tipikal, yang normal. So perlu tahu, sebabnya saya rasa banyak orang di luar sana yang indah tahu ni peringkat-peringkat, the stages of development of language, pertuturan dan bahasa. So to answer that question tadi, lambat ke indah, kita ni mesti melihat dulu peringkat-peringkat perkembangan pertuturan dan bahasa kanak-kanak. So hari ini itu topik saya akan sharekan tu. Kita ni lihat dulu perkembangan yang kita ni panggil pre-linguistic. Sebenarnya kalau kita ni lihat kanak-kanak yang umur sebelum setahun belum lagi bercakap kan tu, baby talk, belum ada perkataan, masih lagi baby talk. So we look at perkembangan pre-linguistik itu dulu. Even masa pre-linguistik itu sebelum bercakap ni orang, sebelum perkataan itu ada stagesnya je tu. So kalau ingatlah, cuba kita ni kalau sekiranya ada pernah melihat baby yang baru lahir So dari umur orang baru lahir ke 2 bulan itu, apa selalunya yang kita ni dengar saja? Apa tu selalunya kita menangis? Menangis. Menangis, selalu merengek, kadang-kadang berasinnya, kadang-kadang batuk. Bunyi saja kan, belum ada perkataan. So just sound saja. By the time sudah umurnya macam 3 bulan ke 6 bulan barangkali, mulatlah kita ni mendengar bunyi yang lain selain daripada orang menangis atau so bunyi yang macam menyerupai bunyi-bunyi perkataan. Tapi belum perkataan. So contohnya bunyi macam bunyi-bunyi saja. Iski sudah tu. Wah, ada bunyi sudah. Kadang-kadang indung yang lebih mengekspresikan lurus. So kalau macam tu kita ni mula merespon kan ke arah anak kita ni tu. So bunyi saja. Masih lagi belum perkataan, bunyi. And then selepas itu, sudah anak itu berumur sekitar 6 bulan lebih lah, mula tak kita ni mendengar bunyi yang lain selain daripada bunyi yang orang ke a tu, bunyi seperti pa ba, ni lama-lama mama, cuma tu bunyi yang sama tapi repeated.
So it goes like pa 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 ba ba ba, sama kan bunyinya, tapi it's duplicated, repeated. So atu dulu tu. Bala kita iski tu perlindungan ini pun iski terus tu melihat bunyi-bunyi tu mendengar. Dan selepas itu baru tanya orang ketika sebelumnya umurnya setahun lah, bunyinya makin banyak lagi dan mula kita ni mendengar bunyi yang berirama, variasi lebih dan banyak suku kata. Lurus dan apa namanya ni, ada intonation, ada macam orang melodi lah, macam kita ni bercakap kan, kadang-kadang tinggi, ada nada tinggi, rendah kan, so bunyi macam macam tu. Okay. Kalau ketawa, ia peringkat mana satu tu? Yang tadi, yang bunyi yang kalau ketawa. Selalunya 6 bulan itu sudah ada reaksi. Lurus. Macam tadi agahnya orang tadi kan, kalau dia agah pandai sudah ketawa. Okay. So dia tu mulanya orang memahami yang apa namanya ni, ada tindak balas, ada orangnya. So waktu tu ia belum faham perkataan, tapi ia faham suara. Ini suara mamanya mungkin. Mengilala. Baru kan mengilalanya orang. So that's the first stage yang pre-linguistic atau dari baru lahir hingga ke 12 bulan lah. So now the next stage is sudah umurnya setahun. Okay, dalam setahun ni, setahun ke setahun setengah ni, mula tak kita ni mendengar perkataan. Okay. So usually dalam umur setahun ke setahun 3 bulan itu ada sudah 2 ke 10 perkataan tu. Okay. Ada sudah tu. Tapi perkataan ni selalunya perkataan yang sering didengarnya. Mamam. Mamam. Apa lagi tu? Macam mana boleh kita istilahkan mamam atur terima makan? Mamam. Nen. Mamama. Lurus kan? Sebenarnya kalau kita ni kan membantu anak kita ni tu belajar bercakap, pakai perkataan yang bandar-bandar, yang lurusnya orang, bukannya mama. Okay? Mungkin tadi bahasa memakai mama tu sebabnya anak tu mungkin akan dapat mengikut bunyi tu kan, sebabnya bunyi tu mudah kan. Jadi kita ni itulah kadang itu saya tu kesilapan tu adakah sebenarnya dari kita ni gitu. Yang mengajar baby talk tapi lah. Kan ni. Artinya anak kita ni tu berialah tu umpamanya nenen menyusu tu artinya. Lurus. Tapi lebih baik menggunakan perkataan yang orang yang bandar-bandar yang sebetulnya, sebabnya durang bis dia ni belajar dari bis kita ni bercakap dengan meniru. They imitate us. So kalau kita ni memberi contoh perkataan yang indah berapa lurusnya orang okay, mereka akan menggunakan perkataan itu tiap. Okay, pada bis dia tah perkataannya ni untuk makan, contohnya mama ni makan. Kadang nom dia kadang minum kan, minum. So sekarang mesti akan menggunakan nom tu anda luruskan tu. Macam itulah. Jadi maksudnya kita ni yang sebenarnya perlu memberikan pengajaran tu yang cara yang betul, bukan mengkreat ataupun membina ayat sendiri untuk memudahkan komunikasi kita ni dengan anak-anak. Lurus. Jadi modeling dari ibu bapa tu mula dari awal lagi. Lurus. Ya, modeling dan also dan tindak balas. So kalau anak itu berbunyinya orang, we respond to them. So dia akan faham rupanya dapatku berkomunikasi sama mama. Okay. If I make a sound, mama lihat. Mama pay attention, mama say something. So that's the early stage of orang communication. So dia akan faham mengenai dengan two-way interaction atau communication itu dari awal lagi. Baik, kalau kita melihat piramid pertuturan, perkembangan pertuturan kanak-kanak itu dari umur 12 bulan sehingga 36 bulan, ada nisbah ataupun indeks berapa patah perkataan sewajarnya tu. Lurus. Kalau 42 bulan itu lebih kurang setahun lebih tu, 1,200 patah perkataan, maksudnya dalam sehari. Anda menyeluruh tu maksudnya perkataan yang digunakannya lurus. Jadi kosakata mereka. Kosakata vocabulary kita perkataan yang digunakan lah. So between the age of 1 tahun ke 1 tahun setengah tadi kan they will have about 50 vocabulary sudah tu. Artinya 50 perkataan ni yang digunakannya sudah. Ada sudah keluar daripada lurus. lisannya. Bukan saja keluar tapi digunakannya untuk tadi berkomunikasi. Tapi kadang-kadang di peringkat awal ni oleh kerana kosakatanya tu belum banyak, okay. So kadang-kadang kalau contohnya kalau ia melihat kucing
kucing itu ada 4 kaki, binatang yang ada 4 kaki kan. So you associate miaunya kucing So miau tu boleh dikira perkataan tu. Sebabnya ia sudah memberikan makna kepada bunyi tu. Okay. So miau tu artinya kucing yang ada 4 kaki. Tapi kadang-kadang ya oleh kerana kosakatanya belum banyak, you lihatnya anjing ada 4 kaki juga. Miau dia juga. Okay. Sebab ia belum ada cukup kosakata untuk mengetahui yang ini. Ekspresi. Yes, tapi usulnya samanya 4 kakinya. You know. Puan, bagaimana pula dengan peringkat seterusnya dan bila masa yang sesuai untuk mendapatkan nasihat dari pakar-pakar yang tertentu? So, ia ada peringkat-peringkat tentu mengikut umur lah. Dan ini berdasarkan kepada 50 ke 70% kanak-kanak yang tipikal kajian So this is the ni orang sukat-sukatnya lah. So bila masanya kita ni kan ingau ni orang anak ni lambat kena seperti yang tadi punya topik lah. Okey. Kalau anak kita ni tu indah mencapai kemahiran pada sesuatu umur lah, indah capai kemahirannya tu kan itu mungkin ada masalah dari segi perkembangannya. Okay, kalau Indah mencapai mengikut dengan sukat-sukat Datuk. Okay, siapa yang menentukan itu adalah pakar yang berqualified lah. So seperti speech therapist, jurupulih pertuturan dan percakapan ataupun pediatrician, doktor kanak-kanak. Okay. So biasanya kamu membuat penilaian tu anak bis kita dan penilaian dan hasil dari penilaian itu kita dibandingkan dengan sukat-sukat dan nenek tahap-tahap nenek. Okay. Dan selalunya ada what we call red flags. Apa yang tanda-tanda yang mesti kita ni sudah bertindak. Bertindak lah. So things seperti contohnya setahun 2 tahun lah. Sepatutnya 2 tahun itu boleh sudah orang 200-300 perkataan kan. Tapi sepatah 2 patah kan dia cakapnya. So between the age of 1 tahun setengah ke 2 tahun itu dah banyak bah kan. So something is not right there. Red flag sudah. And then dia faham. Okay, dibagi arahan simple instruction yang arahan yang mudah saja, kadang-kadang disertakan dengan ditunjuk apa kan dia respon, dia faham. Okay, so again that's another red flag. Okay, ataupun ada cakap tapi macam umurnya sudah lanjut sikit lah, macam umur 3 tahun macam tu, 4 tahun, 3 tahun ke atas lah, sebutannya yang lurus. Dah tembus. Kadang-kadang kalau ia masih damet, sebutannya dah berapa jelas, it's okay lah. Kita ni faham. Ada sukatnya je tu dari segi sebutan ni. Ada sukat-sukatnya je lain tu. Tapi kalau sudah umurnya orang 4 tahun, 5 tahun, masih lagi banyak bunyi yang dah jelas, dah tembus ni orang, then it's another red flag. Sebab itulah pengalaman sendiri sebenarnya banyak ingin kita ni rujuk. Memandangkan Puan nyatakan tadi ada lebih kurang 7 minggu akan bersama dalam segmen ini, legas hati. Dia akan banyak katakan kerana saya percaya selain daripada uji kaji, diagnose daripada pakar pertuturan, di mana habis kita tu boleh dikategorikan dalam perkembangan pertuturan itu kadang-kadang silap daripada indung, terlalu memberi gadget. Itu yang membuatkan anak-anak ni kadang-kadang lambat kepada pertuturan tapi hanya fokus kepada apa yang ada di depan mata, terbiasa. Pengalaman saya, anak mencapai 2 tahun. Perkataan yang ia pandai macam kerana apa? Saya sedar kesilapan saya apabila hanya memberikan video kartun tidak bersuara. Jadi anak-anak ni indah bercakap walaupun indung. Apabila saya menghantar ke daycare ataupun pusat jagaan kanak-kanak, di sana baru bergaul dan dinasihatkan lagi untuk memberikan video yang ada komunikasi seperti kartun-kartun yang orang besar ni popular, Upin Ipin, baru ada perkataan keluar. Jadi saya tahu saya silap di sana. Betul tu. Antara salah satu orang the key untuk perkembangan pertuturan dan percakapan kanak-kanak ni ialah persekitarannya. Dan persekitaran tu termasuk bis kita. Kan? Apapun Puan, masa kita ni sudah berada di puncaknya. Namun tidak mengapa, ada lebih kurang 7 ataupun ke 6 12 sebenarnya. 12 insya-Allah untuk Ketani mengikuti segmen perkembangan kanak-kanak ini Auda. Jadi Ani sebagai teaser lah untuk mengikuti segmen-segmen yang seterusnya akan Ketani bawakan. InsyaAllah akan diketahui mengenai dengan peringkat-peringkat tersebut dengan lebih lanjut lagi dan juga cara-cara tips-tips bersama dengan pakar Ketani untuk mengetahui apakah antara perkara yang ibu bapa boleh lakukan dan boleh latih bersama dengan anak-anak. Terima kasih sekali lagi Ketani ucapkan kepada Yang Mulia Puan Wati binti Haji Bujang, seorang pakar jurupulih pertuturan dan bahasa. Pastinya insya-Allah Ketani akan bersama lagi. Itulah yang ingin
yang Tani janjikan di Rampai Pagi dalam segmen perkembangan kanak-kanak. Apa lagi yang akan dibawakan? Terus setia bersama kami di Rampai Pagi. Terima kasih, Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.